Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okey. Dan selamat pagi kepada murid-murid tahun 5 SK Bukit Piatu. Sihat tak murid-murid cikgu sekalian? Okey, berjumpa lagi pada tahun ini. Cikgu masih lagi mengajar subjek sejarah untuk kamu. Okey. Ini buku teks yang kamu akan gunakan. Cikgu tahu buku teks mungkin belum dapat lagi. Okey, mungkin belum dapat lagi sebab buku teks sejarah ni buku teks yang baru. Okey, buku teks yang baru bukan diguna pakai yang tahun lepas, tapi yang ni untuk tahun ni permulaan buku teks sejarah adalah buku yang baharu. Okey, suka cikgu nak ingatkan, okey, ini adalah kali pertama kita melakukan pembelajaran di rumah, okey, pembelajaran secara maya. Okey, suka cikgu ingatkan untuk subjek sejarah kalau boleh sediakan satu buku nota. Okey, maksudnya satu je buku. Dalam tu kamu cikgu akan bagi kerja sama ada salinan ataupun latihan. Okey, kalau boleh buku yang panjang tu lah, buku yang warna pink ataupun sewaktu dengannya, tak kisah. Okey, tapi kalau bolehlah buku yang panjang. Okey, bukan buku yang pendek tu, buku yang panjang tu. Okey. Okey, yang ni cikgu untuk sesi yang pertama ni cikgu hanyalah pergi kepada pengenalan saja. Okey, cikgu tak naklah masuk terlampau laju. Okey, murid-murid sekalian, apa yang kita akan belajar dalam buku sejarah tahun 5 ni? Wah, okey, ini isi kandungan. Okey, ini adalah isi kandungan yang ada. Okey, kita tengok unit yang pertama. Okey, unit yang pertama ni adalah institusi Raja Payung Negara. Okey, kemudian tajuk yang kedua, agama Islam di Malaysia. Okey, yang ketiga, bahasa Melayu warisan kita. Yang keempat, kedaulatan negara dicabar. Seterusnya, yang kelima, bangkit berjuang penjajah ditentang. Yang ni kita akan belajarlah. Okey, bagaimana pejuang-pejuang Melayu, okey, tokoh-tokoh Melayu menentang penjajah. Okey, seterusnya unit yang ke-6 kita akan belajar tentang sejarah kemerdekaan. Okey, yang ke-7 kita akan belajar yang di-Pertuan Agong teras kedaulatan negara. Kamu selalu tengok yang di-Pertuan Agong je kan. Sekarang ni yang di-Pertuan Agong negara kita berasal daripada mana? Daripada Pahang. Okey, negeri Pahang. Okey, seterusnya yang ke-8 kita akan belajar tentang jata negara. Jata negara. Kamu tahu jata negara ada 2 ekor harimau. Okey, nanti cikgu akan ceritakan kepada kamu sejarah jata negara. Okey, sebelum ni jata negara bukanlah bentuk sebegitu, ada bentuk lain lagi. Okey, seterusnya bendera kebangsaan Malaysia. Ini pun sama juga. Okey, bendera kebangsaan Malaysia ni pun sama juga. Dia ada corak lain sebelum ni. Okey, dia ada corak lain sebelum ini. Seterusnya lagu kebangsaan Malaysia. Cikgu rasa kamu tahu. Okey, kita setiap pagi ketika perhimpunan kita akan menyanyikan lagu kebangsaan Malaysia. Tapi tahukah sejarah asal usul lagu kebangsaan Malaysia? Okey, seterusnya yang ke-11 kita akan belajar bahasa kebangsaan, dan yang terakhir adalah bunga raya, bunga kebangsaan. Okey, sejarah macam mana boleh dipilih bunga raya tu sebagai bunga kebangsaan kita. Okey, faham?
Okey, seterusnya. Okey, ini pendahuluan. Pendahuluan ni menceritakan tentang keseluruhan buku teks ni. Okey, menceritakan tentang keseluruhan buku teks ini. Okey. So kita teruskan. Okey, kita teruskan kepada tajuk ataupun unit yang pertama dalam buku kita, iaitu institusi Raja Payung Negara. Okey, institusi Raja Payung Negara. Okey, kamu tengok dekat sini Raja-raja Melayu bersama dengan pembesar Melayu dan pegawai British di persidangan Raja-raja Melayu yang pertama di Kuala Kangsar pada tahun 1897. Okey, kamu boleh tengok dekat sini, yang ni adalah pegawai British. Yang lain tu adalah raja-raja Melayu serta pembesar-pembesar, okey, ataupun pegawai-pegawai. Okey. Okey, kita tengok sinopsis. Sinopsis bawah ni kita tengok sinopsis bawah ni. Okey. Kita tengok dekat sini. Okey, institusi raja diasaskan pada zaman kerajaan Melayu awal sebagai teras pemerintahan kerajaan. Institusi raja terus diwarisi dan menjadi simbol warisan negara yang dihormati dan disanjungi oleh rakyat Malaysia. Okey, unit ini menjelaskan pengertian raja, kerajaan, konsep wa'adat, daulat dan derhaka. Unit ini juga membincangkan kedudukan dan peranan-peranan raja-raja Melayu serta negara yang masih mengamalkan sistem pemerintahan beraja pada masa kini. Okey, unit ni kita akan cerita pasal raja-raja sahaja. Okey, kita akan cerita pasal raja-raja sahaja. Okey, yang ni kita tengok apakah yang akan anda pelajari. Okey, apa yang kamu akan pelajari? Okey, tengok dekat sini yang cikgu tandakan ni. Apakah yang kamu akan pelajari? Yang pertama ialah konsep pengertian raja dan kerajaan. Okey, apa maksud raja, apa maksud kerajaan? Okey, seterusnya yang kedua adalah konsep wa'adat dan raja, antara raja dengan rakyat. Wa'adat ni maksudnya perjanjian. Okey, wa'adat ni maksudnya adalah perjanjian. Okey, perjanjian antara raja dan juga rakyat lah. Okey, yang ketiga maksud daulat dan derhaka. Yang keempat kedudukan dan peranan raja-raja Melayu dahulu dan kini. Dan yang kelima, negara-negara yang mengamalkan sistem pemerintahan beraja pada masa kini. Okey. Seterusnya, kita akan tengok raja berdaulat, tonggak kerajaan. Okey, raja atau sultan merupakan pemerintah tertinggi. Okey, bagi sesebuah kerajaan berdaulat. Kerajaan pula bermaksud negeri atau negara yang ditadbir secara sah. Faham? Okey, faham ya? Maksudnya raja atau sultan itu zaman dahulu. Sekarang ni paling tinggi adalah agung. Okey, agung sahaja. Kalau kita tengok masa sekarang ni, masa pandemik ni, hanya agung sahaja yang boleh membuat keputusan darurat. Okey, maksudnya cadangan ni dibuat oleh Perdana Menteri, tapi perlu kepada perkenan Duli Yang Maha Mulia yang di-Pertuan Agong. Kalau Agong tak perkenan, maka tak boleh buat. Okey, maka tak boleh buat. Okey, kita tengok dialog cikgu dalam gambar ni. Okey, tahukah kamu institusi raja diwarisi sejak zaman kerajaan Melayu awal? Okey, kedudukan raja terletak pada hierarki teratas dalam sistem
pemerintahan. Hierarki ni bermaksud carta. Okey, kalau carta dia yang paling, raja atau sultan ni paling atas sekali. Okey, raja atau sultan ialah ketua negeri yang mentadbir rakyat dan kerajaan baginda. Cikgu, tengok pelajar ditanya, cikgu, betulkah raja menggunakan gelaran sultan selepas kedatangan agama Islam? Cikgu dia pun jawab, okey, betul Shima, hampir semua raja Melayu menggunakan gelaran sultan. Nanti cikgu nak kamu cari, okey, di Malaysia, negeri mana yang menggunakan gelaran raja? Dia tak guna gelaran sultan, dia guna gelaran raja. Okey. Okey. Ni cikgu, kamu tengok, yang ni adalah yang ni cikgu tunjukkan. Ini adalah carta ataupun hierarki dia. Nampak ni. Kedudukan paling atas ialah raja dan atau sultan, bawah dia tu adalah pembesar, bawah pembesar rakyat, bawah rakyat hamba. Dulu ada hamba, tapi sekarang ni hamba dah tak ada. Okey, hamba dah tiada lagi. Cuma kita saja menjadi hamba kepada gadget. Betul tak? Okey, harap-harapnya tidaklah berlaku dekat anak-anak murid cikgu yang baik. Okey, selepas merdeka, institusi raja terus diwarisi dan menjadi identiti negara. Okey, kita perlu menghormati dan menghargai institusi raja sebagai warisan negara kita. Alhamdulillah. Okey, cukup sampai di sini. Okey, cukup sampai di sini sahaja. Untuk kali ni bukan dah habis. Okey, nanti pada waktu yang lain cikgu akan masuk tajuk yang seterusnya. Okey, cikgu akan masuk tajuk yang seterusnya. Okey, pastikan kamu isi kehadiran yang akan cikgu berikan di link nanti. Okey, apa-apa pertanyaan, soalan yang kamu tak faham, kamu boleh PM cikgu di WhatsApp. Pastikan kamu PM cikgu, perkenalkan diri, dari kelas mana. Lepas tu barulah kamu bertanyakan soalan kepada cikgu. Okey, sehingga jumpa lagi. Diharap kita sama-sama berdoa agar wabak COVID-19 ni segera dihapuskan. Okey, dengan adanya vaksin supaya kita boleh pergi ke sekolah, cikgu boleh tengok muka kamu, kamu boleh tengok muka cikgu bersama-sama. Okey, jumpa lagi di sesi yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.